Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga anda semua dirahmati Allah. Kita bertemu pada siaran hari Rabu 3 ke 4 ni ya. 4 Januari 4 Februari tuan-tuan untuk 2021. 3 Februari 2021 berarti besok kita akan mengakhiri PKP 3 minggu dan kemudian bermulai lusa kita akan melalui PKP tambahan selama 2 minggu lagi hingga 18 hari bulan Februari. Dari petang ni kita tak akan bercakap banyak tentang PKP. Saya akan bawa pada malam nanti tajuk PKP. Kerana petang ni saudara tahu bahawa pengkhususan kita adalah mengenai untuk memahami apa yang disebut sebagai coup d'etat ataupun kudeta ataupun rampasan kuasa tentera di Myanmar. Saya tunggu angka, dah capai angka yang menarik, baru saya akan jelaskan sejarah Myanmar, terutama hitungan tahun yang penting, iaitu pada tahun 1886 Myanmar ditawan oleh British. 1946 selepas Perang Dunia Kedua Myanmar merdeka. 1962 rampasan kuasa tentera yang mengubah kedudukan Myanmar sebagai negara bekas Commonwealth kepada negara sosialis pro-China. 1974 apabila Myanmar mengisytiharkan kerajaannya sebagai sebuah kerajaan tentera sepenuhnya berorientasikan sosialis, dan juga pada tahun 2008 apabila bermulanya perjanjian peralihan demokrasi di Myanmar, yang membawa kepada 2011 penubuhan kerajaan kerjasama di antara tentera dan juga kerajaan demokrasi pimpinan NLP. Pilihan raya pertama di Myanmar pada tahun 2015 yang membawa kepada menangnya parti National League Party atau Parti Liga Kebangsaan pimpinan Aung San Suu Kyi. Tetapi pada masa yang sama, syarat-syarat yang dikenakan oleh tentera yang tidak melayakkan Aung San Suu Kyi menjadi presiden, tetapi akhirnya hanya layak menjadi kaunselor negara, sedangkan presiden harus dipegang oleh lain. Kenapa ini berlaku? Pilihan raya 2020 pada November yang lalu yang mencetuskan ketegangan apabila NLP menang besar dalam pilihan raya tersebut, serta kedudukan 1/4 kerusi yang automatik dimenangi oleh tentera, serta syarat-syarat ketat pindaan perlembagaan yang memerlukan parti pemerintah memenangi keseluruhan 100% kerusi parlimen. Dan kemudian apa yang menyebabkan berlaku rampasan kuasa tentera pada 1 hari bulan Februari lalu, beberapa hari yang lalu, yang mencetuskan kejutan kepada dunia tapi tidak kepada saya. Tidak kepada banyak pemerhati yang telah melihat bahawa sepanjang tempoh demokrasi dilaksanakan pada 2011, pada pilihan raya 2015 dan pilihan raya 2020, kerajaan demokrasi Myanmar, pimpinan Aung San Suu Kyi dan juga presiden daripada parti NLP tidak pernah berfungsi sebagai sebuah kerajaan demokrasi pun. Kemudian kita ambil sedikit sejarah bagaimana peranan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Presiden Singapura Mendiang Lee Kuan Yew yang melobi untuk menyertakan Myanmar dan juga Kemboja pada waktu itu di dalam ASEAN atas alasan-alasan membentuk pengukuhan ASEAN. Dan yang kedua adalah menjadikannya sebagai sumber aspirasi untuk pendemokrasian yang lebih baik di Myanmar dan juga di Kemboja. Jadi kita kena lihat sejarah itu, kerana Malaysia antara negara yang paling kuat melobi ASEAN untuk menerima Myanmar pada tahun 1990-an, hinggalah Myanmar diterima ke dalam ASEAN pada tahun 1997 atas usaha Dr. Mahathir dan juga Lee Kuan Yew. Dan kemudian kita harus lihat juga bahawa Malaysia pernah memainkan peranan yang penting apabila Tan Sri Razali Ismail dilantik sebagai Duta Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke Myanmar bagi menyelesaikan krisis Myanmar, tak silap saya, pada sekitar tahun 2004 hingga 2008. Sampai itu saya tunggu angka dulu. Petang ni saya janji belanja. Kita tak naikkan gundi baru, tapi kita naikkan item-item cantik. Berarti siapa yang nak memburu combo denim, anda bertuah petang ni, kerana saya naikkan kemeja denim daripada koleksi yang terbaik. Tetapi untuk seluar saya akan naikkan dulu combo lelong, sebab ada tak banyak tu 10 set dia combo lelong yang saya akan lelong habis-habisan. Dan kemudian saya akan pergi kepada item jeans. Kalaulah anda berminat untuk mendapatkan combo t-shirt, saya akan naikkan, kerana kita ada tak sampai 10 set baru combo t-shirt dengan harga belanja mewah, 7 helai RM10. Kerana combo t-shirt saya tak akan naikkan malam, kerana malam ni saya dah ada jadual untuk menaikkan item jeans yang sangat banyak, serta baju Harley Davidson untuk anak tiri tu.
Dan kemungkinan saya akan cuba memperkenalkan 10 set baju tentera dan 10 set seluar tentera je sebagai pembuka bicara sebelum kita melancarkan combo askar-askaran ni. Ni yang saya pakai ni adalah daripada gundi baru yang kami dapat daripada Thailand. Ini select barang-barang tentera yang terbaik. Jadi malam ni kita akan buat sesi percubaan dengan 10 helai seluar army issue dan 10 helai kemeja ataupun jaket dan juga pakar. Yang kan saya tengok cantik tuan-tuan, saya nak naik 10-10 dulu untuk saudara lihat dan menyemarakkan sesi askar-askaran, kerana kami mendapat bekalan sekitar 300 helai barang askar-askaran yang 80% adalah army issue, 20% adalah design dalam gundi daripada Bangkok, Thailand. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengucapkan ribuan terima kasih walaupun saya dah naikkan artikel tu bagi bulan apa sokongan saudara bagi bulan Januari. Tapi saya ulangkan juga di sini untuk mereka yang berada dalam sesi live. Garasi TV amat-amat menghargai sokongan luar biasa yang tuan-tuan beri sepanjang Januari hingga kami dapat menjual lebih 3,000 item dan saudara membantu 7 seller yang ada di garasi untuk mencapai jualan yang stabil dan sukses berbanding jualan yang mereka perolehi ketika mereka menjadi peniaga di jalanan ataupun peniaga yang menyewa di premis berbayar. Ini memberi gambaran bahawa selain daripada garasi, anda juga telah memberi sokongan yang besar ke arah migrasi digital yang kami sarankan kepada peniaga-peniaga Bumi Putra yang ingin merendahkan kos operasi tetapi meluaskan radius jualan dengan menggunakan kaedah streaming. Ramai juga yang memberitahu mengenai kaedah seluar, terpasutnya kaedah booking seluar tu, booking seluar baru Garasi TV tu, edisi khas Masjidil Aqsa, sebagai booking yang sepatutnya digunakan secara online. Saya bukan menolak, tetapi kami ingin bergerak ke depan dengan mengatakan bahawa streaming adalah satu langkah ke depan mengatasi online. Kerana streaming dan online adalah berbeza. Online adalah aplikasi, manakala streaming adalah TV. Apa yang kami ingin lakukan adalah meneroka streaming walaupun timbul beberapa masalah ataupun ketidakmudahan booking. Tetapi tujuan Garasi TV beroperasi adalah bukan untuk mendapat tempahan melalui booking bagi seluar jin. Kami masih lagi menganggap bahawa pesta yang terbaik, yang dramatik dan menjadikan streaming lebih sensasi dan lebih happening adalah apabila membuat lock combo bagi open lock yang selalu kami laksanakan ketika live. Saya berterima kasih juga kepada lebih 700 orang yang menyertai komen butang rebate garasi tu. Saya naikkan rebate, nanti saya naikkan pula edisi butang satu-satu sebelum barangnya sampai. Hari ini kita naikkan edisi rebate. Saya jangka mungkin menjelang malam nanti kita akan mendapat lebih 1,000 like dan juga saya berharap kami akan mendapat lebih 200 komen. Kerana bagi edisi seluar sambutannya sangat luar biasa. Kita telah mencapai hampir 200 like dan 400 komen dan lebih 100 share. Terima kasih banyak-banyak kerana saudara menyokong usaha penerokaan garasi untuk mengeluarkan jenamanya sendiri, kerana kami beriltizam dan mempunyai aspirasi yang tinggi untuk berkolaborasi tentang jeans ni. Saya jelaskan pada saudara-saudara, bila garasi mengeluarkan jeans, kami sangat-sangat diaspirasikan oleh Iwaya, pengasas Pure Blue Jean. Kami sangat-sangat diaspirasikan oleh pengasas Ironheart. Bagaimana kolaborasi yang baik adalah kolaborasi yang boleh membawa keluar jenama keluaran tempatan kepada pasaran yang lebih luas. Itu kami jelaskan pada saudara-saudara bahawa apabila kita melaksanakan seluar ni, walaupun kita baru belajar, baru bertatih, tapi apabila kita berlari, kita ingin berlari dalam pasaran yang lebih besar, bukan semata-mata pasaran Malaysia. Kami ingin berkolaborasi dengan sasaran 3 perkara, iaitu pertama, mendapatkan kain daripada Jepun walaupun bukanlah yang terbaik, tetapi sekurang-kurangnya kain yang dihasilkan oleh negara yang dianggap negara nombor 1 dalam penghasilan jeans. InsyaAllah lepas PKP, dengan wang yang kami tabung sedikit demi sedikit, doakan kami mudah untuk mendapat akses cotton terbaik daripada Jepun. Dan yang kedua, kami ingin memulakan langkah dengan mendapatkan rakan pengeluar ataupun rakan pengilang yang sama-sama membangun bersama kami dengan cita-cita yang sama, iaitu berkolaborasi ataupun crossover untuk memastikan jenama ini bukan saja menjadi jenama kampung-kampungan, tetapi adalah menjadi jenama yang besar dan sekurang-kurangnya boleh menjamin masa depan garasi pada plan kami bagi tahun 2023, iaitu melangkah ke pasaran antarabangsa
dengan sekurang-kurangnya merentas beberapa negara serantau bagi membolehkan jins yang dikeluarkan di bawah garasi dianggap sebagai jenama serantau. Kita ada berapa angka sekarang? Okey, 445 saya rasa tu angka yang dah baik untuk saya mulakan sejarah mengenai Myanmar. Untuk saudara faham apa sebenarnya kudeta. Kenapa dia dipanggil kudeta? Walaupun sebenarnya orang menyebutnya rampasan kuasa, tetapi kata tepat adalah kudeta daripada kata French, iaitu apabila ia dilakukan oleh angkatan tentera, maka dia disebut kudeta. Tetapi bahasa moden menyebutnya rampasan kuasa. Kita terima aja tuan-tuan, tak ada masalah. Tetapi dalam sejarah era Perang Dingin, ketika istilah-istilah negara-negara yang beralih sokongan, terutama daripada sokongan pro demokrasi dari blok barat kepada pro komunis daripada blok timur, Rusia dan China ni, biasanya disebut kudeta. Myanmar adalah sebuah negara yang mula mencapai tamadun pertengahan pada abad yang ke-10, iaitu pada tahun 9000-an. Orang-orang Mon meneroka Myanmar, menjadi bangsa majoriti di Myanmar, tapi pada waktu yang sama, pada abad yang seabad sebelum itu, tidak jauh daripada daerah yang dibangunkan oleh orang-orang Mon, terdapat orang-orang Islam yang membangunkan Kesultanan Arakan, iaitu orang-orang Rohingya. Secara sejarahnya, Myanmar yang ada sekarang, yang mewakili begitu banyak etnik, lebih 40, tetapi memiliki 7 suku besar, adalah suku yang berperang dalam sejarah yang sangat panjang, di antara orang Mon, orang Arakan, iaitu Rohingya, orang Kachin, orang Karen, itu 4 kaum yang besar. Banyak tuan-tuan, tapi oleh kerana saya berpengalaman bertemu dengan seorang intelijen British dari MI5 yang menyamar sebagai seorang aktivis alam sekitar, yang kemudian menyusup masuk ke Thailand dan kemudian sampai di sempadan Karen. Dan kemudian kebetulan saya berada di sana juga pada tahun 1995. Saya juga berjaya sampai ke sempadan Thailand dan juga Myanmar, di mana beberapa perkampungan yang didiami oleh pejuang Karen berketurunan berwarga negara Myanmar, tetapi menjalankan operasi ketenteraan untuk membentuk sebuah negeri merdeka Karen dari sempadan Thailand. Jadi banyak juga yang saya dapat ketika saya masih muda dan hijau sebagai wartawan, dengan banyak mendapat pengalaman daripada intelijen MI5 yang masuk menyamar sebagai aktivis alam sekitar, tetapi memberi latihan ketenteraan dan strategi, serta menyalurkan bantuan ketenteraan kepada pejuang Karen yang berada di sempadan Thailand dan melaksanakan perang gerila dengan menyusup masuk ke Myanmar dan melancarkan serangan-serangan ke atas tentera rejim junta tentera Myanmar. Myanmar pada tahun 1886 telah dijajah oleh British. Berarti lebih kurang dalam 62 tahun, sebab British menakluk Malaysia pada tahun 1824 menerusi perjanjian Pangkor dan perjanjian Inggeris Belanda 1824. Manakala British menduduki Myanmar pada tahun 1886. Tak panjang British duduk, tuan-tuan, Myanmar menjadi demografi yang sangat penting ketika Perang Dunia Kedua. Apabila Jepun ingin menakluk Asia, Jepun telah melihat Myanmar sebagai destinasi ketenteraan yang penting, terutama bagi membolehkan kereta api rentas darat, memudahkan Jepun menyalurkan kekuatan ketenteraan yang masuk ke Asia Tenggara dengan menggunakan Myanmar. Itu yang saudara lihat sejarah rel kereta api Kanchanaburi itu di Thailand, yang dibina merentas ke Myanmar dan kemudian akan sampai ke bahagian sempadan yang berdekatan dengan Jepun, bagi membolehkan Jepun membawa masuk segala persenjataan, segala ketenteraan, perubatan dan juga apa sahaja bentuk perhubungan, bagi membolehkan Jepun memudahkan operasinya dalam menakluk Asia Tenggara. Pada tahun setelah Perang Dunia Kedua, tuan-tuan, apabila British tidak lagi mampu mengendalikan empire-nya di Asia, kerana dalam Perang Dunia Kedua British juga mengalami kekalahan yang, walaupun British tak kalah dari segi pendudukan Jerman, tapi British menghabiskan banyak biaya dan kekurangan wang apabila mereka telah mengendalikan Perang Dunia Kedua dengan banyak unsur ketenteraan, terutama mengekang serangan dan perluasan sempadan oleh tentera Nazi.
Apa British tidak mempunyai wang lagi untuk mengendalikan empire-nya dan juga tanah jajahan di Asia, mereka memerdekakan India pada tahun 1947. Pada tahun 1948, British telah memerdekakan Myanmar. Itu negara-negara Asia Selatan yang lebih awal dimerdekakan oleh British kerana mereka tak lagi mampu mengendalikan empire-nya. Dan 10 tahun kemudian mereka memerdekakan Malaysia pada tahun 1957. Uniknya tuan-tuan, berbeza daripada negara-negara Commonwealth atau bekas tanah jajahan British, kebiasaannya negara-negara Commonwealth berada dalam cengkaman British dalam waktu yang sangat panjang, berdasarkan dasar-dasar ekonomi, dasar-dasar hubungan internegara iaitu pembentukan Commonwealth. Tetapi British gagal menguasai Myanmar. Apabila Myanmar merdeka pada tahun 1948, 14 tahun kemudian pada tahun 1962 berlaku rampasan kuasa di mana kerajaan demokrasi yang dipimpin oleh Aung San, iaitu bapa suci sekarang ni, dipimpin oleh Aung San, telah digulingkan dan naiklah kerajaan tentera, junta tentera yang kemudiannya tidak lagi bersifat pro-British tetapi bersifat pro-China. Ini menjadikan Myanmar menjadi satu-satunya negara bekas Commonwealth yang beralih daripada sebuah negara yang menggambarkan Westermind ataupun dasar Commonwealth United Kingdom ni, beralih menjadi sebuah negara sosialis pro-komunis China. Myanmar menukar namanya kepada Republik Kesatuan Myanmar pada tahun 1962, tetapi yang paling besarnya apabila pada tahun 1974 Myanmar menukar negara tersebut kepada Kesatuan Sosialis Myanmar. Ini menjadikan Myanmar sepenuhnya terlepas dari akar umbi sebuah negara jajahan British dan tidak lagi berada dalam Commonwealth dan sepenuhnya menjadi negara sosialis pro-komunis. Ini adalah kerana pada era Perang Dingin, semua negara-negara yang berada dalam blok barat dan blok komunis. Blok komunis terbelah dua. Satu blok komunis di barat dipacu oleh Rusia, manakala blok komunis di Asia dipacu oleh China. China berjaya mendapat sokongan ketenteraan daripada Myanmar untuk merampas kuasa dan menghapuskan demokrasi di Myanmar dan menjadikan Myanmar sebagai satu buffer ataupun zon sempadan milik komunis bagi menangani pergerakan-pergerakan negara Asia Selatan, waktu itu Pakistan, India dan Bangladesh, yang menjadi negara Commonwealth. Jadi aset penting Myanmar pada waktu itu adalah China memerlukan Myanmar sebagai satunya zon komunis yang boleh beroperasi daripada Asia Selatan dan kemudian juga boleh mengimbangi pergerakan tentera Amerika di Asia Timur, terutama di Jepun dan juga di Korea. Pengaruh China ke atas Myanmar sangat besar sehinggalah sekarang. Kalau saudara lihat sekarang pun pelaburan paling besar di Myanmar adalah di China. China membina pelabuhan-pelabuhan besar di Myanmar bagi membolehkan bahagian penghasilan ekonomi China yang tidak dapat disalurkan kepada pelabuhan yang jauh yang berada di Shanghai dan juga yang berada di bandar-bandar di sebelah pantai Laut Cina Selatan sebenarnya telah dibawa ke kereta api dan dikeluarkan ke pasaran dunia dengan menggunakan pelabuhan Myanmar. Ekonomi Myanmar banyak bergantung kepada sokongan China dan ini menjadikan pada tahun 1990-an ketika ASEAN masih lagi 6 negara iaitu Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Singapura dan Thailand. Masih lagi 6 negara. Tun Dr. Mahathir dan Lee Kuan Yew telah melihat dua perkara yang sangat penting. Pertama, sekiranya ASEAN ingin mengurangkan tekanan Indo-China yang berperang, kerana pada waktu itu Kemboja adalah sebuah negara yang tidak stabil, yang menghasilkan banyak pelarian dan kemudiannya pelariannya memasuki negara-negara ASEAN, terutama Malaysia, Indonesia dan juga Thailand, serta Vietnam yang tidak aman, yang juga menghasilkan ancaman pelarian kepada negara-negara ASEAN. Dr. Mahathir dan juga Lee Kuan Yew mempunyai idea bahawa haruslah dididik negara-negara yang berada di Indo-China untuk menyertai ASEAN sebagai cara, satu adalah melatih pendemokrasian, meluaskan wilayah dagang ekonomi Asia dan kemudian memastikan perang dan juga kemakmuran ekonomi yang disalurkan oleh negara-negara ASEAN kepada negara-negara Indo-China akan menguntungkan kedua-dua pihak dari peluasan wilayah ASEAN. Kerana ASEAN kalau nak berkembang pada waktu itu, dia tak boleh berkembang dengan 6 negara kerana had penduduk dan juga had eksplorasi perdagangan adalah sangat terhad. Tun Mahathir dan juga Presiden mendiang Lee Kuan Yew berjaya mempengaruhi negara-negara ASEAN dan akhirnya
pada tahun 1997 Myanmar dan juga Kemboja diterima sebagai negara yang ke-7 dan ke-8 menyertai ASEAN. Pada waktu Myanmar menyertai ASEAN dan kemudian Vietnam menyertai ASEAN, Myanmar dan Vietnam masih lagi sebuah negara yang dianggap sebagai negara pro-komunis. Tetapi banyak dasar yang cuba dilaksanakan, walaupun hubungan diplomatik dan juga hubungan kedutaan dari segi pergerakan rakyat sangat terhad berbanding bebasnya rakyat dari negara-negara ASEAN untuk memasuki Vietnam, tetapi ia tak mudah untuk memasuki Myanmar. Walaupun dasar pasport ASEAN membolehkan mana-mana negara anggota mudah merentas sempadan di atas semangat ASEAN, tetapi Myanmar telah menyediakan suasana yang tidak selesa kepada mana-mana pelancong yang datang daripada ASEAN, termasuk Malaysia, apabila anda pergi melawat atau menjadi pelancong di Myanmar. Secara jurusnya, oleh kerana kerajaan tentera sangat panjang, iaitu pada tahun 62 hinggalah 2008, bererti hampir 4 dekad, lebih 4 dekad, Myanmar diperintah oleh junta tentera yang pro-komunis. Yang pro-komunis. Nanti kalau saudara belajar balik, saudara akan belajar Somalia Timur yang juga memiliki junta tentera pro-komunis dalam sejarah lampau. Somalia Utara dan Somalia Selatan yang juga memiliki pengaruh komunis tetapi akhirnya terkubur. Begitulah juga agenda komunis yang berada di Myanmar. Akibat desakan antarabangsa, pemelawan ekonomi dan juga pressure daripada ASEAN supaya Myanmar segera berubah menjadi sebuah negara demokrasi, kerana Myanmar telah menyertai ASEAN pada tahun 1997 dan setelah sedekad Myanmar belum lagi menampakkan junta tenteranya akan berundur dan memenuhi semangat ASEAN yang bersifat demokrasi. Akhirnya pada 2008 satu persetujuan telah dicapai oleh parti pembangkang yang kuat pada waktu itu yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dan juga kerajaan junta tentera Myanmar. Proses peralihan demokrasi mula dilakukan bermula 2008. Pada 2011 satu kerajaan demokrasi dibentuk dalam satu bentuk perlembagaan yang tidak adil. Di mana perlembagaan pada waktu itu mengatakan bahawa pilihan raya akan dilaksanakan dengan beberapa syarat yang sangat ketat. Pertama, bagi mengelakkan Aung San Suu Kyi yang dilihat tokoh yang sangat disanjung oleh Barat, kerana Aung San Suu Kyi menerima begitu banyak sokongan besar daripada United Kingdom dan Amerika, selain Malaysia yang menyokong Aung San Suu Kyi. Saya masih ingat pada tahun-tahun saya muda, tuan-tuan, itu pada tahun 90-an, Aung San Suu Kyi dianggap seperti Che Guevara di Asia dalam mitos demokrasi. Kalau Che Guevara dianggap sebagai pejuang mitos komunis, pada waktu itu Aung San Suu Kyi diangkat oleh seluruh dunia sebagai mitos demokrasi yang sangat luar biasa. Aung San Suu Kyi menerima anugerah Nobel sebagai tokoh keamanan pada tahun 1992. Proses peralihan demokrasi yang berlaku pada tahun 2011 dengan perlembagaan bahawa tentera dalam apa jua keadaan akan memiliki 25% kursi. Saudara fikirlah, ada 476 kursi yang dipertandingkan, tentera menguasai 25%. Baki kursi itu dipertandingkan, di mana perlembagaan telah menyebut satu klausa yang pada awalnya telah menampakkan bahawa kerajaan yang ada sekarang rapuh. Kerana klausa yang disebut adalah mana-mana warga Myanmar yang berkahwin dengan bukan rakyat Myanmar tidak layak menjadi presiden. Klausa ini dibentuk khusus untuk menghalang Aung San Suu Kyi daripada menjadi presiden kerana Aung San Suu Kyi berkahwin dengan seorang lelaki United Kingdom dan anaknya adalah warga negara United Kingdom dan suaminya adalah warga negara United Kingdom. Ini pada peringkat awal apabila junta tentera inginkan sebuah kerajaan demokrasi yang lemah di mana ketua negaranya bukan seorang yang berpengaruh dan mempunyai hubungan antarabangsa yang baik. Perlembagaan telah menetapkan klaus yang secara langsung Aung San Suu Kyi tidak akan layak menjadi presiden. Klaus yang kedua adalah mana-mana parti pemerintah yang ingin mengubah perlembagaan pada tahun 2008 tu, tuan-tuan, bila perlembagaan dibuat sebelum dilaksanakan pada 2011, perlembagaan menyebut tentera memiliki 25% kerusi automatik. Sekiranya perlembagaan 2008 yang berat sebelah tu nak dipindah, parti pembangkang, parti yang memerintah mestilah memenangi 75% kursi. Berarti siapa saja menjadi parti pemerintah mestilah menang kerusi bersih. Barulah dia menguasai 75% untuk melayakkan parti tersebut mengubah perlembagaan yang telah dibentuk pada 2008 yang telah menjadikan tentera berkuasa 25% dan presiden yang mempunyai perkahwinan dengan lelaki yang bukan warga negara Myanmar tidak layak menjadi presiden.
Ini antara daripada awal kita dah dapat tahu, tuan-tuan, adalah mustahil demokrasi dilaksanakan sekiranya perlembagaan yang membentuk tentera berada 25%, tentera berkuasa dalam banyak hal ehwal pentadbiran, hingga menjadikan kerajaan yang dibentuk oleh proses demokrasi pada 2011 tidak menampakkan pun bahawa parti yang memerintah, yang akan menang pilihan raya, pada waktu itu belum pilihan raya, saudara, dia bentuk kerajaan kesatuan. Dan apabila pilihan raya pertama diadakan pada tahun 2015, parti Aung San Suu Kyi menang 70% je. Daripada total 476 tu, saya ingat dia menang lebih kurang 450 lebih sikit kursi. Menjadikan dia boleh memerintah, tetapi tidak memiliki undi maksimum 75% untuk mengubah perlembagaan. Pelik, tuan-tuan, 25% tentera menang. Kemudian tentera menyokong pula beberapa parti pembangkang dengan mendesak semua angkatan tentera, semua angkatan polis, semua penjawat awam dan semua keluarga mereka jangan menyokong parti Suu Kyi. Bererti sukar bagi parti Aung San Suu Kyi untuk menang kerusi penuh 75%. Kerana undi yang datang daripada keluarga tentera, undi yang datang daripada penjawat awam, dan undi yang datang daripada tentera dan polis dipaksakan untuk mengundi parti pembangkang pro tentera. Ini yang terjadi dalam pilihan raya yang pertama. Aung San Suu Kyi memerintah sebagai kaunselor saja, iaitu seorang penasihat saja. Dia menggunakan Tee Min, tak silap saya, sebagai presiden. Dengan kita anggap macam inilah, tuan-tuan, presiden merujuk kepada mentornya, iaitu kaunselor. Jawatan yang tidak dikonstitusikan, yang tidak diperlembagaankan, menjadikan ia sebuah kerajaan demokrasi yang lemah. Bagaimanapun, kalau saudara lihat dalam kes Rohingya sebagai contohnya, di mana ada 3 gerakan yang menghapuskan orang Islam dan menghalau orang Islam keluar daripada Arakan. Pertama adalah tentera sendiri yang melaksanakan operasi membakar dan menyerang lebih 200 kampung orang Islam. Kemudian tentera yang pada waktu itu menguasai negara. Tentera ni menguasai negara, tuan-tuan. Di dalam pentadbiran sebuah negara demokrasi demokrasi Myanmar, tentera adalah pentadbir negara, paling berkuasa. Selain daripada tentera yang menyerang, membunuh dan juga cuba menghalau keluar orang Islam daripada bumi Arakan, 1.4 juta orang Islam daripada Arakan, tentera juga menyokong gerakan separuh tentera, di mana orang-orang awam yang diberikan senjata dalam bentuk tradisi, kerana orang Islam yang berada di Arakan, tuan-tuan, berpegang dengan menggunakan 2 senjata je, panah dan parang. Maka orang awam ni diberi senjata-senjata tajam. Orang-orang awam daripada suku Mon Myanmar ni, yang anti dengan Islam sejak ratusan tahun, telah melaksanakan operasi membunuh, menghalau, merogol dan juga melakukan pelbagai-bagai. Yang ketiga, saudara, jangan salah faham. Buddha Theravada. Buddha Theravada adalah satu-satunya Buddha yang hanya wujud di Myanmar, iaitu ajaran Buddha yang kemudian dicampur aduk oleh adat istiadat dan bentuk pemikiran ultra Mian, iaitu ultra suku Mian. Jangan salah faham, kepada orang Buddha yang berada di Malaysia dan orang Buddha yang berada di seluruh dunia, ini adalah fakta. Saya tidak mengatakan semua Buddha, kerana Buddha Theravada hanya wujud di Myanmar secara spesifik, di mana selain ajaran agamanya, Buddha ini juga mengamalkan beberapa ajaran yang lain, termasuk dasar nasionalis Mian, iaitu orang Mian adalah pemilik bumi Mian. Ini menjadikan 3 kuasa ini telah menyebabkan orang-orang Islam dihalau keluar daripada Arakan, kerana satu sentimen adalah orang-orang Mian membina kerajaan di Irrawaddy. Orang-orang Mian berarti mereka suku Mian membina kerajaan di Irrawaddy, manakala orang-orang Islam membentuk kesultanan di Arakan. Tetapi akhirnya perang demi perang, dan apabila British datang, semua wilayah yang kemudian terpisah itu telah membentuk satu negara bangsa dipanggil Myanmar. Apabila British keluar, British jajah 1886 tu, tuan-tuan, dia menggazetkan semua garisan geografi itu sebagai bumi Myanmar. Berarti melupuskan daripada tahun 1886 hingga 1948 tu, tidak wujud lagi sejarah nation state sebelum tahun 1886. Apabila British memerdekakan Myanmar, dia memerdekakan Myanmar sekali harung, sama seperti Sepanyol memerdekakan Filipin, di mana dia memerdekakan Filipin sekali harung, walaupun sebenarnya secara geografi sebelum kedatangan Sepanyol, Sulu bukanlah berada dalam wilayah Filipina. Sulu adalah sebuah negara kesultanan yang tersendiri. Tetapi apabila Sepanyol menakluk Filipin,
dia memerdekakan Filipin secara pukal sebagai sebuah negara tanpa membezakan pada waktu dia menakluk Filipin, sebelum itu dia menakluk Filipin dalam dua negara, iaitu Filipin yang dimiliki oleh kaum majoriti Bisayan dan sebuah lagi negara berasingan iaitu Sulu yang memiliki Kesultanan Melayu Islam. Ini juga yang berlaku di Myanmar, tuan-tuan. Apabila dimerdekakan, British memerdekakan Myanmar pada tahun 1948 dengan dipanggil kemerdekaan pukal, yang cara mudah lah. Dulu dia pecah dan perintah, dia pukalkan. Akhirnya meletakkan orang-orang Islam dari suku Rohingya yang menduduki wilayah Arakan yang secara tradisinya memiliki kesultanan tersendiri, berada di bawah negara Myanmar. Dalam 7 bangsa besar terdapat 40 lebih suku. Hanya orang-orang Rohingya saja dianggap bangsa pendatang daripada Bangladesh. Mereka tidak diberi kewarganegaraan, mereka tidak diberi juga kerakyatan. Mereka tidak diberi hak memiliki tanah, mereka tidak diberi hak untuk mengundi. Ini dasar yang bermula oleh tentera, kerana dasar kenegaraan sosialis, Republik Sosialis Myanmar ni pada tahun 1974, ketika Aung San Suu Kyi masih lagi belum memulakan perjuangannya. Kerana Aung San Suu Kyi memulakan perjuangannya pada awal tahun 80-an. Hinggalah dia mula ditahan di rumah, itu penjara di rumah pada 1991 hinggalah tahun 2015. Tuan-tuan, 1991 hingga tahun 2008. Saya jelaskan pada tuan-tuan macam ni mudah dia. Apabila perjanjian dibuat untuk membentuk sebuah negara merdeka dengan tentera menguasai 25%, dengan perlembagaan yang mengatakan mana-mana parti yang ingin mengubah perlembagaan, di mana perlembagaan awal yang dibina 2008 tu tentera ada 25%, tentera berkuasa, tentera mentadbir negara. Kuasa eksekutif pun tentera ada. Menjadikan kuasa pemerintahan parti-parti yang menang ni sangat minima. Kedudukan presiden adalah sangat kecil bidang kuasanya, manakala ketua parti NLP Aung San Suu Kyi yang dilarang menjadi presiden kerana dia adalah orang yang tidak layak atas dasar perlembagaan, mana-mana warga Myanmar yang berkahwin dengan bukan warga Myanmar tidak layak menjadi presiden, menyebabkan kedudukan demokrasi sangat rapuh. Apa yang terjadi pada bulan Februari berkait rapat dengan pilihan raya pada November 2020. Kalau dulu parti Aung San Suu Kyi menang hanya 70%, pada pilihan raya 2015, pada pilihan raya 2020, partinya telah menang lebih 80%, iaitu 376 kerusi daripada 456 kerusi. Parti yang menyokong tentera hanya 33%. Menjadikan berlaku kemerosotan yang sangat teruk kepada parti pro tentera, sebab tentera dah ada 25% kerusi. Apabila partinya menang 33% daripada hampir 800 kerusi itu, berarti dia hanya memiliki sekitar 2% saja tambahan daripada kerusi parti pembangkang pro tentera. Maka tentera cuba membatalkan pilihan raya itu dengan mengatakan 10 juta undi yang diperolehi oleh parti Aung San Suu Kyi ni, NLP ni, adalah undi hantu. Dia cuba membatalkan pilihan raya dengan mengatakan pilihan raya harus dilaksanakan semula kerana kemenangan NLP secara besar tu sebenarnya telah membabitkan 10 juta undi hantu. Ini menyebabkan Myanmar mula bergoyang, dan apa yang terjadi pada 1 bulan Februari ada sesuatu yang sangat dirancang, kerana seminggu sebelum itu Menteri Pertahanan Ketua Tentera di Myanmar telah mengatakan bahawa tidak mustahil rampasan kuasa akan berlaku dan Myanmar, tentera akan mengambil alih Myanmar sepenuhnya. 1 Februari adalah hari permulaan sidang parlimen di Myanmar, di mana parti-parti yang menang, ahli-ahli parlimen yang menang akan mula masuk ke parlimen untuk mengisytiharkan presiden baru berdasarkan kepada majoriti parti yang dimenangi oleh NLP, iaitu lebih 83%. Pukul 6.30 pagi, tuan-tuan, tentera telah melancarkan operasi dan menangkap semua pemimpin kanan NLP. Ini termasuk presiden, termasuk Aung San Suu Kyi dan ramai lagi pemimpin kanan, dan hingga sekarang tidak diketahui apa nasib mereka. Setelah tentera merampas kuasa pada pukul 10 pagi 1 hari bulan Februari, sebuah stesen TV yang dikuasai oleh tentera telah mengisytiharkan darurat dengan mengatakan tentera mengambil alih dan perlembagaan terhapus sama sekali. Berarti secara adanya sekarang Myanmar kembali pada tahun 2007. Itu dia kembali pada sejarah tahun 62 hingga 2007, iaitu junta tentera berkuasa penuh, undang-undang tentera diguna pakai. Berarti rampasan kuasa itu telah mengumumkan semua sistem politik, semua sistem mahkamah dan semua sistem undang-undang kini sepenuhnya di tangan tentera. Ini betul-betul totally kudeta dan mengembalikan Myanmar
yang baru saja mencapai proses demokrasi pada 2011, pilihan raya pertama 2015, pilihan raya kedua 2020. Berarti usia demokrasinya hanya menjelang satu dekad, iaitu 2011 hingga 2021. Dia kini kembali menjadi sebuah negara junta tentera yang pastinya lah akan kembali pro-sosialis. Kalau tanya ukuran mudah, tuan-tuan, saya menganggap Myanmar ni ada dalam keadaan mentaliti junta tentera Myanmar banyak dipengaruhi oleh mentaliti junta tentera Pyongyang, Korea Utara. Sama aja. Dia tak peduli rakyat miskin, dia tak peduli pada pembunuhan. Orientasi kuasa tentera adalah orientasi untuk memastikan tentera adalah satu-satunya yang paling berkuasa. Dan yang kedua, tuan-tuan, 1/4 daripada 3/4 dia adalah seperti Korea Utara, 1/4 dia adalah seperti China, iaitu liberalisasi ekonomi. Kedudukan junta tentera Myanmar ni berkait rapat dengan perkembangan sekarang. Saya jelaskan sikit pada saudara berdasarkan beberapa artikel yang saya baca di Nikkei. Kerana Nikkei, NIKKI, saya selalu sarankan saudara melanggan Nikkei sebab $99 je, 99 sen, tak sampai $1 tu untuk saudara melanggan. Bagi peringkat percubaan di Facebook banyak shortcut dia langgan ya, kerana Nikkei banyak menumpukan kepada artikel-artikel Asia. Mengikut pandangan Nikkei, ini akan apa yang berlaku di Myanmar berkait rapat dengan dasar perluasan wilayah yang sedang diamalkan oleh China, dan berkait rapat dengan kemenangan Joe Biden di Amerika, di mana Demokrat juga akan memulakan dasar luarnya yang cuba meluaskan kuasa campur tangan. Maknanya saya jelaskan kepada kawan-kawan secara tertutup apa yang berlaku. Saya cakap terbuka pada tuan-tuan, apabila Biden mengambil alih, hala tuju Amerika tidak lagi menjadikan Islam sebagai sasaran utama. Hala tuju Amerika terhadap dasar luar akan menjadikan China sebagai sasaran utama. Sasaran sama ada dalam bentuk ketegangan pembulian ataupun perang ekonomi, dan juga dasar yang membabitkan pergerakan fizikal ketenteraan di wilayah-wilayah yang kedua-dua pihak ingin menyampaikan pengaruhnya. Saya percaya dalam beberapa andaian yang dibuat oleh penganalisis politik antarabangsa bahawa rampasan kuasa di Myanmar mempunyai sokongan daripada China. Kerana China memerlu mengukuhkan wilayah-wilayahnya di wilayah yang telah pun Amerika mempunyai kekuatan, iaitu di India, di Pakistan. Amerika mempunyai hubungan diplomatik yang sangat baik, terutama di India. Jadi di wilayah tersebut, Amerika mempunyai pengaruh yang sangat besar ke atas Korea Selatan dan juga Jepun, ke atas Hong Kong, ke atas Taiwan. Berarti dia sangat memerlukan Myanmar bagi membentuk satu lagi wilayah buffer zone, bagi membolehkan China mempunyai sekutu yang sangat kuat di Asia Selatan. Dan pada masa yang sama, Myanmar tidak takut kerana mereka boleh menerima sokongan perniagaan yang sangat besar daripada China, kerana pelabuhan mereka sekarang adalah pelabuhan yang beroperasi dengan 60, 70 hingga 80% hasil ekspor yang datang daripada wilayah-wilayah China yang menghantar bahan merentas masuk ke Myanmar dan kemudian disebarkan di seluruh dunia. Ini antara gambaran yang menunjukkan apa yang sedang berlaku. Myanmar adalah negara pertama di mana bidak mudah dijalankan dalam perang selepas Demokrat memenangi pilihan raya di Amerika, dan China memulakan langkah agresif untuk meluaskan wilayah ketenteraan dan juga wilayah ekonominya. Sebenarnya Silk Road ni, saudara, yang disebut sebagai laluan sutera moden China ni, dia tidak saja lalu dengan laluan yang bersifat ekonomi. Dia lalu juga dalam sifat monopoli ekonomi, dan dia juga akan melaluinya dengan sifat monopoli ketenteraan. Jadi saudara tak terkejut kalau saya katakan bagaimana China melabur dengan luar biasa di Sri Lanka, hinggalah Sri Lanka berhutang dengan China dan akhir terpaksa menjual pelabuhannya kepada China. Ini sebagaimana China mengembangkan perniagaan dan pelaburannya di Sri Lanka, sebuah negara miskin. Kerana China memerlukan satu wilayah yang dia boleh mentadbirkan secara khusus. Mereka telah melabur dengan banyak hingga akhirnya Sri Lanka berhutang dan tak mampu bayar. Dan sebagai bayarannya, Sri Lanka menyerahkan sebuah pelabuhan kepada China, menjadikan China memiliki sebuah negara merdeka China. Inverted lah, sebuah wilayah merdeka China di Sri Lanka. Jadi pemerhatian antarabangsa melahap inilah bidak pertama yang sedang berjalan. Tetapi nampak China sangat agresif. Biden hingga hari ini masih lagi belum mengeluarkan kenyataan sama ada apa yang berlaku di Myanmar sebagai kudeta, rampasan kuasa ataupun tidak. Walaupun sekutu-sekutu barat yang lain termasuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Antonio Guterres, Presiden Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah pun mengkritik tindakan ini sebagai rampasan kuasa, tetapi Biden dan Rumah Putih masih mengambil langkah berhati-hati.
kerana sedang melihat pergerakan buah catur yang saya kata. Kalau yang semalam saya bercerita tentang bagaimana China mula menunjukkan kuasanya dengan menggerakkan kapal-kapal perangnya melangkaui wilayah berdaulat di Indonesia, wilayah berdaulat di Vietnam, wilayah berdaulat di Malaysia, wilayah berdaulat di Filipina, untuk menunjukkan bahawa tuntutan mereka bahawa Laut Cina Selatan itu adalah sebagai wilayah China. Ini juga langkah yang China gunakan untuk mengukuhkan penguasaan mereka di zon yang mereka tidak mempunyai rakan sekutu, iaitu di antara Asia Selatan dan Asia Timur. Dan Myanmar adalah rakan strategik. Itu yang saya jelaskan kepada saudara tentang apa kita ada sekarang. Itu yang saya jelaskan kepada saudara apa yang sedang berlaku sekarang. Hingga beberapa pemerhati politik yang menulis artikel terutama di AP dan Reuters, ramai yang menggambarkan bahawa Amerika dan China harus duduk semeja dan menyelesaikan masalah mereka sebelum krisis yang berlaku di Myanmar ni hanyalah petunjuk untuk membolehkan lebih banyak krisis-krisis lain berlaku apabila bidak mula dicatur. Kerana anda pun tahu bahawa Amerika juga di zaman Trump telah mencatut bidak di Asia Barat dengan cuba menguasai negara-negara Islam termasuk UAE, Bahrain, Arab Saudi, Morocco, Maghribi dan Sudan dalam perjanjian untuk mengiktiraf Israel. China juga sedang menggarap bidak-bidaknya untuk mengukuhkan semula Blok Timur pro-China di seluruh dunia. Kerana saudara perlu ingat bahawa China tak boleh lagi bergantung hubungan dengan Rusia, kerana Rusia adalah sebuah negara bekas komunis. Walaupun Rusia masih mempunyai hubungan yang tegang dengan Amerika dari segi perebutan ekonomi, tetapi pada masa yang sama hubungan mesra China dan Rusia tidak lagi berada seperti sebelum tahun 1987. Itu yang saya bagi tahu bahawa kita telah melihat bidak pertama di Myanmar, mana tentera merampas kuasa untuk melumpuhkan terus sebuah kerajaan NLP yang pro-barat, NLP yang sangat baik hubungannya dengan blok barat, terutama Britain, yang pernah menjadikan Britain yang mahukan Myanmar kembali menjadi sebahagian daripada semangat Commonwealth, dengan junta tentera yang sudah pasti menerima sokongan dari China untuk bertindak berani merampas kuasa. Sekiranya sebarang bentuk tidak balas ingin dilakukan ke atas rampasan kuasa ini, berarti China akan bersuara dengan mengatakan jangan masuk campur dalam isu Myanmar, kerana sekiranya ada kuasa barat ingin masuk campur, kami akan menyertainya. Dan sekiranya barat mengatakan bahawa sekatan perdagangan akan dikenakan ke atas Myanmar kerana gagal melaksanakan demokrasi, Myanmar telah pun berasa dalam keadaan yang selamat kerana mereka akan menerima sokongan ekonomi daripada China. Itu saja saya bagi gambaran setakat ini untuk saudara faham geopolitik yang sedang berlaku di Myanmar. 700 lebih orang terima kasih pada anda yang sudi bersama untuk mendengar krisis di Myanmar. Kalau ada soalan, tapi saya beritahu saudara, saya bukan saudara macam cikgu saya Azmi Azmi Mahmud ni. Dia seorang geostrategis. Cuma saya tak boleh nak buat conference dengan dia kerana PKP dan dia berada jauh, dia di Bangi tu. Saudara Azmi Hassan ni, dia guru saya tu, dia geostrategis yang pakar dalam bidang-bidang benda macam ni. Tapi saya adalah jurnalis yang kebolehan saya adalah mengumpul puzzle maklumat dan menyatukannya. Dan saya tak kumpul puzzle maklumat daripada Facebook, tetapi saya sentiasa mengumpulkan puzzle maklumat daripada 4 sumber. Pertama, dulu saya memang go to AP dan Reuters. Saya tak bergantung pada CNN dan BBC kerana dia adalah alat, BBC adalah alat kepada British, manakala CNN adalah alat kepada Amerika. Saya membaca Nikkei, NIKKEI, sebuah agensi berita besar yang dibangunkan oleh Jepun dan yang saya anggap sekarang adalah bacaan utama. Cuma berbanding yang lain boleh baca free. Nikkei nak kena bayar 99, $1 lah seminggu. Okey lah tuan-tuan. RM4 Jack belanja supaya sesi editorial saya dapat menyampaikan pandangan dari sebuah portal Asia yang dikuasai oleh orang-orang Jepun dan wartawan Jepun yang mahir berbahasa Inggeris. Sebuah portal merdeka kerana dia tidak dikuasai editorialnya oleh mana-mana pelabur barat. Dan seterusnya saya melihat Al Jazeera, kerana walaupun naratif Al Jazeera tidak sepenuhnya naratif Islam, tetapi naratif Al Jazeera ada berbeza dengan naratif yang naratif editorial yang disampaikan oleh BBC dan juga oleh CNN. Okey, ASEAN tak panggil meeting tuan-tuan. Dia tanya tentang darurat tu apa impak kepada ASEAN. ASEAN belum panggil meeting lagi. Dan saya rasa
ASEAN ni, dalam sejarah ASEAN lah tuan-tuan, kerana ASEAN ni dari segi politik, dia bukanlah kuasa lobi politik yang besar, kerana ASEAN masih lagi sebuah kuasa yang menumpukan kepada pertumbuhan ekonomi, keamanan serantau. Saya tak fikir kata ASEAN akan menggantung keahlian Myanmar. ASEAN akan mengambil langkah daripada semangat yang ditinggalkan oleh legasi Tun Mahathir dan juga Lee Kuan Yew ketika mereka ingin membawa masuk Filipina, ketika mereka ingin membawa masuk Myanmar, iaitu mencari jalan perdamaian yang terbaik. Kerana kehilangan Myanmar, kalau kita buang Myanmar dulu tuan-tuan, waktu sidang media menanyakan pandangan Tun dan juga pandangan mendiang Lee Kuan Yew, mereka menyebutnya sama. Sekiranya kita membiarkan negara-negara serantau goyang, negara-negara serantau berkrisis, ini pandangan orang lama tuan-tuan, Tun dan Lee Kuan Yew. Ini jangan ingat Tun sekarang ini tak ada masalah pasal bersatu pejuang ni, saya tak ada. Saya bercakap tentang sejarah bagaimana ASEAN dibentuk. Tun dan Lee Kuan Yew mempunyai satu pemahaman pada waktu itu, untuk mengukuhkan ASEAN, ASEAN perlulah besar. Pertama, besar dari daripada jumlah keahlian. Sekarang ASEAN mempunyai 680 juta penduduk, campur plus 10 ni tuan-tuan. Dia 10 plus 2 ni, 10 negara ASEAN ni. ASEAN memiliki kapasiti 680 juta. Kerana ASEAN sekarang 10 plus 2. Dua negara menunggu dalam senarai keahlian, iaitu Timor Leste dan Papua New Guinea. Itu dua negara, dia panggil 10 plus 2. Kedua negara ni plus ni maksudnya dia belum lagi diterima sebagai anggota penuh. Dengan 680 juta ni, ASEAN adalah pasaran ekonomi yang sangat besar. Satu. Yang kedua, Tun dan Lee Kuan Yew mengatakan sekiranya berlaku krisis di negara-negara berdekatan, krisis itu akan sampai kepada kita, terutama dari segi pelarian. Macam saya katalah, bila berlaku krisis Rohingya, kita dah dapat melihat kesannya ke atas Thailand, kesannya ke atas Malaysia, dan sedikit kesan ke atas Indonesia apabila 750,000 orang Islam yang dihalau keluar daripada Myanmar, sebahagian besar pergi melarikan diri dan berada di tiga negara ni. Sangat banyak di Malaysia, agak banyak di Thailand, sedikit di Indonesia. Yang kedua tuan-tuan, ASEAN mungkin masih berpegang kepada kejayaan. Ini ASEAN ada rekod dia, bagaimana kejayaan ASEAN dengan menjadi sahabat kepada Vietnam dan menjadi sahabat kepada Kemboja. Kedua-dua rakan yang dulunya pernah menjadi komunis dan pernah menjadi sosialis, akhirnya kini menjadi rakan pemacu ekonomi yang besar kepada ASEAN. Saya berbalik kepada semangat Tun dan Lee Kuan Yew pada waktu itu, cara orang lama melihat, mengelakkan dulu ni dia orang ni pandai, Tun dengan Lee Kuan Yew. Lebih baik mereka menguasai Myanmar daripada membiarkan blok barat ataupun blok komunis menguasai Myanmar. Lebih baik ASEAN menguasai perhubungan persahabatan dengan Kemboja dan juga Vietnam daripada membiarkan Kemboja dan Vietnam menjadi negara yang bergantung kepada blok komunis dan blok barat. Dengan menerima Vietnam dan juga Kemboja, akhirnya Vietnam dan Kemboja menjadi negara mandiri, di mana mereka tak perlu jadi negara yang terpaksa menyembah kapitalis barat atau menyembah komunis Cina, kerana mereka mempunyai rakan dagang yang baik daripada sahabat-sahabat ASEAN. Saya percaya bahawa semangat ini juga akan diguna pakai dalam tempoh setahun ni, di mana ASEAN akan menggunakan bukan jalan mudah, iaitu menggugurkan Myanmar dari ASEAN, tetapi semangat Lee Kuan Yew dan Dr. Mahathir akan diguna pakai dengan menjadikan hubungan diplomatik. Saya percaya pertama sekali ASEAN akan melantik sekali lagi duta diplomatik ASEAN untuk berunding ataupun berunding dengan kerajaan tentera, kerana kerajaan tentera belum mengumumkan kabinetnya tuan-tuan, kerana kabinet NLP yang sedia ada dah gugur. Jadi tentera hanya melantik seorang jeneral muda tu, jeneral yang agak junior tu menjadi presiden. Berarti presiden tu belum mengumumkan kabinetnya. Selalunya kalau kerajaan junta mengambil alih, kabinetnya semua jeneral-jeneral lah, jeneral-jeneral kenal-kenal lah. Belum lagi diumumkan kerana ini baru saja 72 jam rampasan kuasa. Kita tunggu, tapi ASEAN belum mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi. Kalau ada pun kritikan-kritikan di kalangan pemimpin negara saja, tetapi tidak menggambarkan pendirian ASEAN secara bersama. Tapi saya percayalah berdasarkan kesabaran ASEAN menangani Myanmar daripada peringkat awal mereka menyertai ASEAN pada 1997, ASEAN tunggu 11 tahun. Pada 2008 barulah satu kerjasama dibuat antara kerajaan tentera dengan kerajaan awam untuk membentuk proses demokrasi.
2011 satu kerajaan dibentuk sebagai kerajaan percubaan, 2015 pilihan raya pertama diadakan, dan 2020 yang lalu pilihan raya yang kedua. Saya tak fikir ASEAN akan mengambil langkah mudah, kerana banyak negara-negara ASEAN mempunyai kepentingan perniagaan di Myanmar ketika Myanmar menjadi sebahagian daripada negara ASEAN. Saya rasa Petronas masih ada di Myanmar. Walaupun saya pernah mendengar operasinya dikecilkan, tapi Petronas masih mempunyai banyak kepentingan pelaburan di Myanmar. Itulah, saya kata itu yang saya beritahu. Tak mungkin ASEAN mengambil langkah sembrono, dan ASEAN tak mungkin terhasut. Kerana kalau ASEAN memutuskan hubungan dengan Myanmar, berarti ASEAN kemungkinan dilihat berada dalam blok barat. Kerana China berada di belakang permainan rampasan kuasa ni. Jadi saya rasa langkah yang bijak, kerana ASEAN ni dah matang dah politik serantau ni. Saya tak fikir kata ketua-ketua negara yang ada sekarang akan menerima nasihat yang salah untuk mengambil tindakan yang tidak akan membaiki keadaan dengan menggantung atau memecat keahlian Myanmar dalam ASEAN. Itu je. Nobel keamanan ni. Saya ni dia orang cerita tentang bagaimana Suu Kyi menerima anugerah Nobel keamanan. Saya rasa dia terima pada tahun 1962. Itu tahun yang saya ingat dia terima. Meletakkan dia sama dengan Mandela, kerana Mandela juga diberi anugerah di atas perjuangan menuntut kemerdekaan bagi negaranya daripada rejim PW Botha, rejim kulit putih ni. Senario yang sama juga membawa kepada kemenangan Suu Kyi sebagai seorang tokoh politik yang memperjuangkan demokrasi di Myanmar. Tapi ditarik balik pada waktu itu adalah kerana isu Rohingya, kerana masyarakat dunia menganggap pada waktu itu Suu Kyi terlibat, kerana Suu Kyi adalah sebahagian daripada kerajaan sebagai kaunselor. Berarti apabila tentera Myanmar, masyarakat Myan separuh tentera. Berarti mereka ni dipanggil sebagai orang awam yang bersenjata dan melaksanakan kerja-kerja menyokong tentera. Menghapuskan orang Islam diarahkan dan menghalau mereka keluar ke sempadan Bangladesh, dan kemudian lari bertempiaran ke negara-negara jiran di India, di Thailand dan di Malaysia. Anugerah tu ditarik balik. Walaupun pada waktu itu semua orang tahu bahawa kedudukan Aung San Suu Kyi sebagai kaunselor tidaklah kukuh. Tapi Suu Kyi pada waktu itu tidak boleh mengeluarkan sebarang bentuk kenyataan. Dan Suu Kyi berada dalam keadaan macam ni lah tuan-tuan, saya tak naklah pandang dia baik. Tetapi dari segi genosid, menghapuskan orang Islam, tiga pihak ni terlibat. Itu tak boleh dipertikaikan lagi. Tentera, separa tentera ni maksudnya masyarakat awam yang pro NLP, dasar ultra Myanmar for Myanmar. Dan ketiga adalah Buddha Theravada. Ini tak boleh kita hapuskan lah. Itu kita letak dalam satu buku. Memang dia bertanggungjawab. Di tangannya ada darah orang Islam yang dibunuh ketika operasi 2012 hingga operasi 2015 tu, 3 tahun besar-besaran tu, pembunuhan ke atas lebih 20,000 orang rakyat Islam Myanmar, pembakaran lebih daripada 200 tempat tinggal dan penghalauan keluar 750,000. Angka yang lain mengatakan 1 juta daripada total 1.4 juta masyarakat Islam yang berada di Arakan. Itu yang ditarik balik. Relevan ditarik itu tak ada kena-mengena dengan kudeta ni, tapi dia berkait dengan tindak balas dunia ke atas Aung San Suu Kyi apabila berlaku peristiwa yang dianggap genosid, penghapusan etnik oleh tentera, oleh junta tentera, oleh masyarakat ultra separa tentera, dan oleh gerakan Sami Buddha Theravada. Dan itu sebab gelaran Nobel Prize ditarik daripada Aung San Suu Kyi.